الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mengambil pengajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan yang disambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai kalangan kita hanyalah berbangga dengan sambutan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sambutan itu tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disambut oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana yang terpenting ialah mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyambung perjuangannya. Sebelum wafat, meninggal dunia, Rasulullah SAW telah memberi satu wasiat yang sangat penting. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu menyeleweng setelah aku tidak ada lagi. Menyeleweng daripada agama Islam, sehingga kamu memancung leher di antara satu sama lain. Itulah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyelewengan itu berlaku apabila umat Islam jahilkan agama mereka dan apabila umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, pesaka yang jelas ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima
kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitulah kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah, hadis-hadis, ucapan, amalan, huraian, pengakuan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bagaimana beramal dengan Al-Quranul Karim. Betapa kuatnya ajaran Islam, petunjuk yang benar daripada Allah. Islam telah berjaya membina umat yang hebat, bermula dengan masyarakat Arab yang sangat jahil, yang ganas, butuh huruf, berperang di antara satu sama lain, membunuh anak perempuan hidup-hidup kerana anak perempuan tidak berguna untuk berperang, untuk bekerja, dan berbagai-bagai amalan jahiliah. Masyarakat yang jahil dan keras ini telah berjaya dibentuk oleh Islam menjadi umat yang hebat, mendirikan kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang telah berjaya melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitulah agama Islam, untuk menzahirkan, memenangkan agama Islam sehingga mengatasi segala agama yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Islam yang diamal setelah beriman kepadanya dengan ikhlas, bukan sahaja berjaya mendirikan kerajaan, membina satu umat yang hebat, menunjukkan adil dan baik kepada seluruh manusia, adalah rahmat daripada Allah yang sebenarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat membawa rahmat kepada seluruh alam. Umat Islam yang dibentuk dengan ajaran Islam itu telah berjaya menumbangkan kuasa-kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, mengajak berbagai-bagai bangsa masuk Islam. Itulah keadaan yang berlaku ketika mereka berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar. Mereka tidak berjaya dipecahkan oleh musuh-musuh Islam. Apabila orang-orang Yahudi di Madinah yang dengki terhadap kekuatan umat Islam dan kejayaan mereka bersama dengan ajaran Islam, melagakan orang-orang Islam di kalangan Aus dan Khazraj dengan mengapikan semangat perang di zaman jahiliyah. Hampir mereka berperang semula di antara satu sama lain. Apabila mereka mendengar firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kamu dengan tali agama Allah semuanya, jangan kamu berpecah belah. Mendengar sabda Rasulullah SAW, adakah kamu kembali semula
ke zaman jahiliyah. Dalam keadaan aku masih hidup, mereka kembali bersatu setelah berbalah dengan kemarahan yang berapi-api. Kerana Islam yang ada di dalam diri mereka. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidak diwasiatkan mengikut riwayat yang sahih, siapakah yang menggantinya? Terdapat pandangan yang berbeza. Golongan Ansar mencadangkan orang Madinah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan menantu dan sepupunya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalangan Muhajirin, apabila Abu Bakar menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin daripada Quraisy, di kalangan seorang tokoh yang paling berpengaruh di dalam masyarakat. Bukan saja Islam dan ilmunya, seorang yang paling berpengaruh di dalam masyarakat. Hanya orang yang berpengaruh yang boleh menguasai rakyat. Mereka bersatu memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memilih Khulafaur Rasyidin. Umat Islam yang digugat dengan perbezaan pendapat, diancam dengan kabilah-kabilah Arab yang murtad. Ramai kabilah-kabilah Arab yang keluar daripada agama Islam setelah mereka mendengar matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilah-kabilah yang ganas ini mengepung Madinah, pusat kerajaan Islam, dibantu oleh kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, dibantu oleh orang-orang Yahudi dan Kristian. Umat Islam yang dikepung itu bersatu mendengar khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wahai orang-orang yang hadir semua, ketahuilah, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali. Tiadalah Muhammad melainkan dia seorang rasul, seorang manusia yang dilantik menjadi rasul. Macam rasul-rasul di zaman dahulu yang telah berlalu, semuanya telah mati, meninggal dunia. Ada yang mati tua, mati sakit, mati dibunuh. Adakah sekiranya Muhammad mati sakit atau dibunuh? Maka tumit-tumit kamu berpusing, berpaling tadah daripada agama Islam. Barang siapa yang tumit-tumitnya berpusing menentang Islam, melawan Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat terhadap Allah sedikit pun. Allah membalas sesiapa yang bersyukur. Para sahabat radhiyallahu anhum bersatu mempertahankan Islam. Kabilah-kabilah Arab yang ganas murtad dikalahkan. Kuasa besar Parsi dan Rom ditumbangkan.
Islam masuk ke seluruh pelosok dunia. Walaupun para sahabat tinggal di wilayah yang luas, mereka mewarisi ilmu daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wilayah yang luas ini menyebabkan berbezanya pendapat di dalam perkara cabang. Perkara yang dipetuakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak ada. Perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berijtihad menyatakan hukum. Menyebabkan banyaknya pendapat khilaf, berbeza pendapat di dalam hukum-hukum Islam. Melahirkan mazhab yang banyak di dalam masyarakat Islam. Bukan 4 mazhab yang hanya diketahui oleh umum. Berpuluh-puluh mazhab, beratus-ratus pendapat. Para ulama mencatat semua pandangan ini di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh mereka. Orang yang mengaji agama, mendalami ilmu agama dapat membacanya, dapat menilai mana hujah yang kuat, dapat memahami hukum yang berkait dengan masyarakat yang berubah dan berbeza. Mereka memahami Islam dan memahami bagaimana menterjemahkan hukum Islam yang adil kepada seluruh manusia. Malangnya di zaman mutaakhir, apabila merebaknya kejahilan di kalangan orang Islam. Mereka bukan saja buta huruf, buta agama. Di atas nama Islam, lahirlah pandangan-pandangan yang bercelaru, yang memecahkan umat Islam. Dalam masa yang sama, umat Islam yang jahil menerima ajaran yang karut daripada musuh-musuh Islam. Maka berlakulah apa yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima kesannya sehingga hari ini. Merebaknya perbalahan di kalangan umat Islam. Sepatutnya mereka menyedari kitab Allah yang dipelihara oleh Allah, Al-Quranul Karim. Mereka menyedari hadis Nabi SAW yang dipelihara oleh Allah. Mereka menyedari adanya kumpulan Islam yang ditubuhkan oleh Allah untuk menjamin keselamatan umat sehingga hari kiamat. Dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menyeleweng daripada kamu di kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah akan melahirkan di kalangan kamu satu kumpulan orang yang beriman. Allah mengasihi mereka, Allah dan Rasul mengasihi mereka, mereka mengasihi Allah dan Rasul, iaitulah yang memelihara ilmu Islam dengan sepenuhnya. Mereka merendah diri terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan keperkasaan terhadap orang-orang yang engkar, yang menentang. Mereka berjihad pada jalan Allah. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian adalah kurnia yang diberi oleh Allah kepada sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hamba-Nya, dan Allah itu maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk pesaka Islam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyatukan kita dan menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang dia ada yang direka-reka, yang tidak ada kena mengena, yang tidak ada kena mengena dengan Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menyadari betapa kelekaan umat Islam yang memecahkan mereka pada hari ini, menjadikan orang-orang Yahudi di Palestin berani merancang untuk merampas Masjid Aqsa untuk didirikan bangunan ibadat mereka yang mereka impikan di dalam dongeng mereka, dinamakan Haikal Sulaiman. Ini semua di tengah kelekaan umat Islam yang berbalah sesama mereka. Marilah kita sedar dan insaf kembali kepada petunjuk Islam yang tidak sedar terus terjun bersama-sama dengan kesesatan dan kejahilan mereka. Allah menyelamatkan mereka yang sedar dan insaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك وإماءك المظلومين والمستضعفين في فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي بنغلاديش وفي كل مكان. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من خدعنا، اللهم عليك من كادنا.
يا عالم الغيب والشهادة يا علام الغيوب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.